Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Pekalan Tentera. Kita berjumpa sekali lagi minggu yang kelima sesi PDPR bagi subjek sains. Dan kita telah menyelesaikan 4 minggu sebelum ini. Kita telah menyelesaikan kemahiran proses sains dan juga peraturan bilik sains. So tiba masanya kita masuk tajuk yang baru. Kita tak nak berlengah lagi. Kita cuba secepat yang mungkin, tetapi dalam cepat-cepat saya harap ada antara kamu yang tidak tertinggal. Sekiranya tertinggal, boleh bertanya saya bila-bila masa saja. Okey. Baik, kita masuk tajuk unit 2 manusia, sistem rangka manusia. Jadi dalam tajuk ini kamu akan mengetahui sistem rangka utama manusia, tulang-tulang dan juga fungsi-fungsinya bersama. Jadi kita akan teruskan dan ambil perhatian, dan saya minta buku teks ada bersama dengan kamu kerana buku teks ini adalah sumber rujukan utama. Selain daripada buku-buku rujukan, buku teks tidak boleh ditinggalkan. Okey, jom kita tengok satu situasi yang berlaku pada muka surat 19 buku teks kamu. Okey, jom kita tengok. Okey, baik. Okey, jom kita tengok ini. Chan dan rakan-rakannya bermain di taman perumahan mereka lah. Pada suatu waktu lah, mungkin petang lah kan. Okey, Jai. Apa yang berlaku ialah kawannya telah menghalang lariannya. Nampak tak? Dia menghalang lariannya dan secara tiba-tiba Chan ni terjatuh. Chan terjatuh dan mengalami sedikit kecederaan apabila terlanggar akar pokok yang besar dan dia menjerit kesakitan. Okey, baik. Selepas itu, tidak lama selepas itu, ibunya bertindak membawa Chan ini ke hospital berjumpa dengan doktor. Dan doktor telah melakukan imbasan sinar X ataupun kita biasa dengan sebutan X-ray. Sinar X ni dalam bahasa Melayu, X-ray tu dalam bahasa Inggeris. Jadi okey, apa yang doktor kata ialah jangan risau puan, imbasan sinar X pada kaki anak puan ini menunjukkan tidak menunjukkan sebarang kecederaan. Maknanya tidak ada kecederaan lah. Tidak ada kecederaan. Okey. Baik. Kita tengok ni. Apakah yang dapat kamu lihat pada sinar X itu? Okey. Apa yang kamu dapat lihat dekat sini? Dekat sini. Apa yang kamu dapat? Okey, baik. Okey. Yang kita dapat lihat ialah tulang. Yang kita dapat lihat sini ialah tulang. Anggap awak tulang apa ni? Okey. Tentang tulang apa ni kita akan teruskan nanti. Kita akan lebih detail, lebih menyeluruh sekejap lagi. Baik. Nyatakan kepentingan tulang ini kepada manusia. Nyatakan kepentingannya. Kepentingannya ni maksudnya kepentingan tulang ini kepada kita sebagai seorang manusia. Baik. Okay. Tulang ini adalah sebagai sokongan dan juga perlindungan. Tulang ini adalah sebagai sokongan dan juga perlindungan. Okey, baik. Tengok satu lagi situasi. Okey. Ni apa ni? Ular ke? Jangan silap. Saya saja letak gambar kartun tu supaya kita ada rasa ceria sikit. Tahukah kamu mengapakah cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Tahukah kamu mengapa cacing tidak boleh berdiri tegak seperti kita lah manusia? Okey, baik. Kerana apa? Okey, ni lihat sini. Kerana cacing tidak mempunyai tulang seperti kita. Okey? Kerana cacing tidak mempunyai tulang seperti kita. Tulang-tulang inilah yang membentuk sistem rangka manusia. Maknanya tulang ni penting tak kepada kita? Sangat-sangat penting. Kerana tulang-tulang inilah, tulang-tulang yang bersambung inilah yang membentuk sistem rangka manusia. Okey, baik. Kita tengok lagi. Apa cacing ni kata? Kita nak
berfikir seperti cacing ni dalam gambar ni lah. Okey. Baik. Kalaulah adik-adik tidak ada sistem rangka, adik-adik mungkin tidak dapat berjalan dan akan menjalar seperti saya. Itu pesanan seekor cacing. Kalau kamu tidak ada tulang, kamu sepanjang masa akan menjalar seperti seekor cacing. Ini menunjukkan tulang-tulang ini sangat penting kepada kita. Okey, baik. Dan kita kena tahulah fungsi tulang-tulang tersebut. Jom kita tengok. Sebelum kita tahu fungsi-fungsi tulang, kita kena tengok dulu apakah jenis-jenis tulang yang ada dalam tubuh badan kita. Okey. Tengok tengkorak tu berjoget-joget. Maknanya belajar kena happy. Dia tak boleh tension. Ada rezeki. Bila pandemik ni dah berakhir, semoga kita dapat datang ke sekolah, kita belajar secara bersemuka, kita boleh berjumpa dengan rakan-rakan, dan kita boleh bermain seperti sedia kala. Okey. Tengok tengkorak ni, sedap joget macam dia. Jadi jom kita lihat jenis-jenis tulang dan fungsinya. Ada 5 tulang. Ada 5 jenis tulang yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu ingat. Ada 5, iaitu pertamanya ialah tengkorak. Okey, tengkorak, tulang tengkorak lah. Yang kedua, tulang rusuk. Yang ketiga, tulang belakang. Yang keempat, tulang tangan. Dan akhir sekali ialah tulang kaki. Okey, so ada 5 ni, kena ingat ni. Taklah di akhir PDPR nanti saya akan tanya tentang jenis-jenis ini. Baik. Okay, ada 2 gambar kat sini. Satu gambar apa ni? Gambar tulang tengkorak. Tengkorak. Sel-sel bersambung. Okey. Okey. Dan saya harap sel-sel otak awak juga bersambung. Okey, baik. Tengkorak melindungi otak kita daripada sebarang kecederaan. Okey. Kena tahu, bahagian otak ni adalah bahagian yang paling sensitif. Dan bahagian otak ni kita banyak melakukan pergerakan, kita banyak melakukan aktiviti, dan ada kalanya otak kita mengalami gegaran, hentakan dan sebagainya. Bila tidak ada tulang tengkorak ini, otak kita tidak dilindungi daripada kecederaan dan boleh menyebabkan apa dia? Banyak sebab lah tengkorak ni kalau kita cedera. Okey, yang tu kita tolak dulu ke tepi, kita nak tahu fungsi dulu. Okey, itu fungsi tulang tengkorak ni, melindungi tulang kita daripada kecederaan, hentakan, dan juga apa lagi, gegaran dan sebagainya. Okey, baik. Yang kedua, tulang apa ni? Tulang rusuk. Tulang rusuk ini melindungi organ dalaman seperti peparu, jantung, hati dan juga perut. Okey, okey, ini fungsi tulang di bahagian dada kamu ni, yang kita boleh rasa orang yang berbadan kurus dia akan rasa tulang, boleh rasa tulang rusuk dia. Yang berbadan besar boleh juga rasa tekan-tekan sikit. Baik. Okey, ini tulang rusuk. Okey, ini tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparu, jantung, hati dan juga perut. Okey, baik. Sekiranya tidak ada tulang rusuk ni, kemungkinan peparu, jantung, hati dan perut ni boleh cedera. Contohnya kalau kita murid-murid lelaki, dia bermain bola, tendangan yang kuat boleh terkena di bahagian dada. Sekiranya tidak ada tulang rusuk ini, maka peparu, jantung, hati ni mungkin akan cedera. Maknanya ibarat di sini tulang rusuk ni sebagai perisai lah, bagi melindungi organ-organ sensitif ini. Baik, jom tengok 2 lagi contoh tulang. Saya rasa awak lebih berminat tengok dia ni berjalan seperti ini. Okey. Kamu boleh buat nanti bila habis PDPR ini, untuk menghilangkan tekanan. Baik, jom tengok yang atas ni dulu. Baik, tulang okey. Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh. Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh. Sebab tu tulang belakang ni boleh kita gelarkan sebagai tunjang bagi tubuh badan manusia. Sekiranya berlaku kecederaan,
ataupun patah di bahagian ini boleh menyebabkan kita tidak boleh melakukan banyak aktiviti. Faham tak? Okey, sangat-sangat penting tulang belakang ini. Bila patah, kita nak duduk pun tidak boleh, nak bergerak tak boleh, nak berjalan tak boleh, nak berlari, apatah untuk berlari sekalipun. Ini maknanya tulang belakang ini fungsinya adalah menyokong keseluruhan tubuh badan kita. Okey, faham kamu boleh rasa di bahagian belakang ni. Okey, baik. Kemudian kita tengok dia ni. Okey, tengok dia ni sedang berjalan menggunakan tulang kaki dan juga tulang tangan. Fungsinya sebagai sokongan dan juga pergerakan. Sebab tu saya letak dia ni menunjukkan dia sedang bergerak. Okey. Okey, baik. Itulah dia tulang-tulang jenis sistem rangka utama manusia dan juga fungsi-fungsinya yang perlu kamu ingat, perlu kamu tahu. Okey, sebelum kita pergi tajuk manusia ini dengan lebih lanjut lagi, untuk minggu ini cukup untuk kamu tahu 5 jenis tulang dan juga fungsi setiap tulang yang kita bincangkan. Baik, kita pergi ke bahagian latihan. Baik, labelkan sistem rangka manusia berikut. Okey, baik, mesti ada dalam detik hati awak, mesti kena lukis gambar ni. Ya, lakarlah semampu yang boleh. Tidak semestinya cantik. Cukup untuk kamu faham dan saya faham. Nama pun tengkorak kan. Jadi lukis semampu yang boleh. Kalau rasa lukis tak mampu, tekaplah. Kalau tak mampu tekap, photostate lah. Kalau tak boleh nak photostate, print lah. Saya izinkan. Dan tengkorak bila print ke apa boleh. Gambar-gambar tengkorak ni boleh ambil di internet. Kalau rasa nak guna yang gambar saya ni pun boleh. Dan labelkan kelima-lima tulang itu tadi. Kelima-lima tulang itu tadi. Ni di bahagian ni kan. Ni dah bincang dah tadi. Ni di bahagian dada, tulang apa. Ni di bahagian tangan, tulang apa. Ni di bahagian tengah ni, tunjang ni, tulang apa. Dan di bahagian kaki, tulang apa. Nyatakan. Okey, baiklah. Bukan satu, ada 2 latihan untuk minggu ini. Latihan yang sedang-sedang aja. Okey. Baik, ini suaikan kelima-lima tapi digabungkan lah tulang kaki dan tulang tangan ni digabungkan. Maknanya suaikan kelima-lima fungsi rangka utama manusia ini. Ini dia punya fungsi lah. Suaikan sahaja. Jadi itu sahaja untuk minggu ini. Objektifnya ialah kamu mesti tahu 5 jenis-jenis tulang itu dan juga fungsinya. Maknanya mudah saja. Boleh rujuk balik video saya kalau tak faham. Boleh rujuk balik nota-nota saya ini sekiranya tak faham. Dan masih tak faham lagi, boleh rujuk buku teks halaman 19, 20 dan 21. Jadi semoga kamu dapat menguasai tajuk ini dan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Latihan ini saya bagi tempoh 1 minggu dan sekiranya siap boleh PM saya dan saya semak dan tanda. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, dengar pesanan ibu dan bapa kamu. Assalamualaikum.